baca. Buku ini tidak serupa seperti adik cerita baca tadi. Ini termasuk kulit dia. 204 muka surat saja. Okey, tajuk dia ialah mengapa rotan tidak berkesan. Tajuknya ialah mengapa rotan tidak berkesan. Dicetak oleh PTS, syarikat PTS di Kuala Lumpur. Dan harga ni dalam harga 20 hingga 23 ringgit. Dan ini adalah terbitan yang ketiga. Cetakan pertama ialah pada tahun 2005 dan ketiga ialah pada tahun 2006. Okey. Penulisnya ialah Muhammad Rashid Muhammad Said. Okay. Saya tak kenal dia, tapi dia nama dia besar. Dan dia ada keluar satu buku lagi yang terbaru bulan April ini. Kalau tak silap saya 19 April baru ada buku baru dia. Okey. Kenapa saya pilih buku ni? Buku ni mengandungi 8 bab. 8 tajuk. Ini 8 bab. Tajuk ada 8 tajuk kecil. Dan saya ingin bagi tahulah buku ni siapa yang sesuai baca. Buku ni sesuai dibaca oleh semua guru, termasuk guru disiplin, guru besar, pegawai-pegawai di Kementerian Malaysia dan sesiapa yang terlibat dengan hal ehwal murid. Dia sesuai baca buku ni. Okay? Dan buku ni dia bercerita tentang sejarah rotan tu. Rotan ni kalau saya tak baca, saya tak tahu rotan tu mula-mulanya bermula dari England. Cerita buku ni ada menceritakan rotan tu bermula dari mana. Okay? Dan buku ni juga menceritakan jenis-jenis rotan yang sesuai untuk merotan dan cara menjaga rotan dengan baik. Buku ni pun ada cerita. Okay. Halo Hernandez. Dia ceritakan sejarah. Tadi saya sudah sebut dia bermula dari England. Merotan bermula dari England. Okay. Dan juga buku ni dia ada bagi tahu kesan merotan. Kalau dia pukul di mana bahagian apa yang kesakitan dia. Dan juga dia kena bagi sapu sejenis bahan kimia supaya bila kita rotan dia tambah sakit lagi. Dia ada cerita. Okay. Dan kenapa merotan? Dalam buku ni pun ada cerita dalam tajuk yang kelima. Bila masa yang sesuai mencatatkan hukuman merotan dan kategori perangai pelajar dan cara menanganinya. Dalam buku ni dia ada cerita banyak dalam bab kelima. Tapi saya lebih minat ke dalam bab yang keenam. Dalam bab keenam, buku ni menceritakan kajian-kajian yang dijalankan di dalam dan di luar negara tentang merotan. Adakah merotan ni baik ataupun merotan ni
sangat tidak baik. Menerusi part ke-6 yang saya minat baca ni, dia tidak ada kata putus. Murotan tu baik ataupun tidak baik. Sebab penulis ni mengupas tentang kajian-kajian yang dijalankan di dalam dan di luar negara. Murotan itu hanya sesuai pada keadaan dan jenis kesalahan yang tertentu saja. Okey. Dia ada cerita sikit tentang kenapa rotan itu perlu dan siapa yang perlu dirotan. Okey. Dalam tu ada banyak. Saya bagi contoh dia ada tulis murid yang berperangai jenis apa. Sekejap, saya cari dulu. Okey, dia ada bagi tahu murid yang selalunya menjawab. Okey, bila menjawab, cikgu itu marah. Ataupun seorang pendidik. Dalam buku ni, dia cakap, pelajar ingkar arahan guru dengan perkataan macam ni. Saya tidak mau buat. Jangan pasal saya. Kenapa saya saja yang kena buat? Kenapa saya pula yang kena buat? Okey, yang ini kalau murid selalu sebut benda ini, dia akan menyebabkan seorang pendidik marah. Okay, murid-murid di sini pun perlu dengar kenapa seorang guru marah. Sebab perkataan kamu guna tu tidak sesuai. Itu tadi saya sebut tadi adalah sebahagian contoh ayat yang kamu sebut dan menyebabkan seseorang pendidik dia rasa marah, lepas tu dia beranggapan bahawa kamu ingkar arahan. Jadi dia akan merotan. Okay? Dan juga dalam ini pun ada cerita tentang kelebihan dan kelemahan merotan bagi warga pendidik. Dia buat dalam bentuk jadual. Buku ni terlalu kecil, susah betul saya nak beli. Okay? Pendek kata, buku ni saya baca dan saya berulang kali untuk memahami dan juga untuk meneliti setiap perkataan yang ditulis oleh penulis ini. Contoh ni jadual 7.1. Dua cara mengenani pelajar. Ini untuk guru. Seorang pendidik, kalau dalam jadual pendidik itu kalau dia berjaya jika dia menghormati hak kebebasan individu. Maksudnya tidaklah cikgu. Pendidik itu berjaya jika menyoal sebegini. Apakah yang terbaik untuk seorang pelajar ini? Ini sebagai pendidik kita kena selalu tanya macam ni. Kerjaan seorang pendidik jika dia membina satu keyakinan diri yang tinggi dalam diri seseorang murid itu. Maksudnya cikgu itu dia memberi satu bayangan kepada kamu yang baik. Kalau cikgu itu asyik sikit-sikit romolokan, sikit-sikit mengamuk, itu maksudnya tanda dia tak bagus. Kalau cikgu itu jenis yang tak kisah, dia saja, jadi kamu akan anggap cikgu itu suka hati, tak ambil berat. Kalau cikgu itu jenis yang ambil kisah, peka terhadap kamu dan selalu bertanya dan juga sentiasa membimbing kamu, kamu akan ingat cikgu itu baik. Ataupun tafsiran sebaliknya, bergantung kepada individu.
Okay? Dan saya sebut yang selebihnya saya tak sebut, cuma saya sebut kegagalan jika pendidik itu cuba menunjukkan kekuasaan guru di luar perasaan. Dia tulis bukan perasaan, di luar batasan. Oke? Seorang guru ataupun pendidik, dia akan dianggap gagal jika dia menunjuk kekuasaannya di luar batasannya. Okay? Contohnya tadi, guru tidak boleh merontak murid di hayalat ramai. Contohnya saya tak boleh pukul kamu di semua orang. Okay? Kalau saya boleh pukul hanya di tempat tertentu dengan prosedur-prosedur yang tertentu saja boleh. Okay? Dan kegagalan seorang pendidik, jika pendidik itu cuba manipulasikan keadaan kerana merasakan pelajar adalah kanak-kanak yang tidak tahu apa-apa mengenai erti kehidupan. Okey, ayat ini agak dalam. Maksudnya ialah seorang pendidik dia tak boleh anggap murid yang ada di kita, depan kita ni tidak tahu langsung. Okey, ada yang murid kita ni lebih tahu dan pernah mengalami hidup sebenar, kehidupan yang sebenar, reality life. Okay? Perbandingan dengan kita, sebab setiap orang dia mempunyai pengalaman dan pengalaman yang berbeza. Jadi cikgu sebagai seorang pendidik di buku ini dia ada menceritakan kita jangan manipulasikan keadaan. Yang betul, betul. Yang salah, tetap salah. Itu saja. Jangan kita tunggang balikkan yang benar jadi tak benar, yang tak benar jadi benar. Okay? Dan selebihnya boleh cikgu baca juga sendiri ya. Kalau yang murid yang ada yang berminat baca ni pun boleh. Sebab dalam ni dia selain daripada bab yang kenang yang saya minat, dia juga ada satu tajuk yang saya sebagai rujukan saya sebagai seorang berusaha, saya suka rujuk ni, iaitu di tajuk yang ketujuh. Tajuk ketujuh ialah disiplin dan tingkah laku pelajar. Dalam sini kita boleh tengok pelbagai strategi dan pendekatan yang bagi membina dasar. Okey, yang ini agak dalam. Dia kena ikut kefahaman masing-masing. Sebab yang ini dasar-dasar dan strategi ataupun pendekatan yang digunakan untuk membina dasar, dia perlu satu tafsiran yang dalam untuk kita. Dan dalam ni dia akan ada buku ni ada kongsikan tentang cara kita macam mana tentukan strategi berdasarkan teori mana. Dalam ni ada banyak teori, tapi dia tidak sebut teori itu secara jelas. Dia hanya bagi tahu teori ini ada berapa langkah, teori ini ada berapa langkah. Kalau kita macam saya guna buku ini untuk sebagai kefahaman dan juga rujukan tindakan dalam pentadbiran. Okay? Dan untuk akhir sekali, buku ini kenapa saya suggestkan, saya showkan semua guru di sekolah ini ataupun warga pendidik ataupun termasuk AKP
Nah, ya, boleh isikan Warden ataupun PPM, boleh baca buku ni. Buku ni sangat bagus untuk kita memahami budak kita. Sebab dia ada berbagai teori. Dia tak cakap satu teori. Okay? Boleh isikan, boleh baca. Buku ni tak mahal. Dalam RM20, 23 ringgit. Okay? Dan buku ni dia ada satu kelebihan, ialah dia ada ceritakan sedikit tentang apa yang boleh kita lakukan di negara Malaysia. Siapa boleh merotan, kenapa tak boleh merotan. Dia ada sebut ada dalam buku ni. Jadi buku ni sangat sesuai untuk kita sebagai rujukan. Itu saja untuk saya kongsikan buku ni. Dan saya ulangi balik, tajuk buku ni ialah ini: mengapa rotan tidak berkesan. Jawapan dalam buku ni tidak ada cakap berkesan ataupun tidak berkesan. Dan juga buku ni juga tidak menyatakan bahawa merotan itu baik ataupun sebaliknya. Saya harap tuan-tuan dan puan yang ada di sini boleh baca buku ni, perokai dan bungkal apa yang ada dalam isi buku ni. Sekian, terima kasih.